kita nak terus kepada kita punya slot yang kedua terakhir untuk petang ini, di mana kita akan mendengarkan perkongsian berkaitan pengkelasan produk gaharu yang akan dikongsikan oleh Encik Zahari Hamid, iaitu penolong pegawai pelesenan dan Inspektorat MTIB. Beliau telah pun bersama dengan kita untuk memulakan perkongsian pada petang ini. Oleh itu kepada semua, teruskan. Kalau ada soalan seperti biasa, tinggalkan di ruangan komen kerana kita akan pick up soalan-soalan tuan-tuan dan puan-puan. Dan sepanjang hari ini kita tengok soalan-soalan memang sangat-sangat bernas. Tahniah kepada semua. So kita nak terus bersama dengan panel kita yang seterusnya, iaitu Encik Zahari Hamid, penolong pegawai pelesenan dan Inspektorat MTIB, untuk berkongsi tentang pengkelasan produk gaharu. Dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera dan selamat petang. Firstly, terima kasih kepada pihak pengurusan saya dan juga sekretariat yang telah menjemput saya untuk memberikan salah satu topik mengenai pengkelasan produk gaharu lah. Okey, tanpa saya melengah masa lagi, because I think from the morning just now until now, it's been very tiring to all the participants. So without any delay, I proceed dengan ni. Okay, please next slides. Okay, baik. To all the participants, sebelum saya go to ni lebih jauh lagi, saya just bagi satu macam gambaran lah, gambaran. To be frank to all the participants, this is first time lah. Platform ni adalah platform secara webinar. Saya pun tak pernah memberikan taklimat secara online begini. Saya lebih kepada face to face. Okay. As everybody knows, from the morning until now, we all talk about this gaharu. Tapi to everybody in participant internationally, once we talk about this gaharu ni, they always say the trade name is, they will say agawut. They always say agawut. Okay. So this agawut ni selalunya it will be differ kalau depend to the countries are using it within the is differ within the language, cultural dengan usage dia. Ada tu separuh tu usage dia hanya for the purpose for incense, macam colo, and some is for the perfume industry, or just sometimes they just burn it to get the aroma. Okay. Sometimes also it might go to for the medical purposes. Kalau tengok tu is dalam slides tu ada, they all differs. The common name in all the respective countries. Like let's say in China they will call Qingjiang or sinking wood lah. So then in Philippines they call palisan, and other countries it differs. Tapi akhirnya the trade name is they call agarwood. Baik, next slide please. Okay. Untuk makluman partisipan, okay. This I panggil gaharu ni agarwood, agarwood. So this agarwood producing species, mostly kalau as a scientific punya ni, yang kebiasaannya is everybody from the morning till until now we are talking about Echeleria. So Echeleria, dia punya all the population is in the Southeast Asia, as such in India, Bangladesh, China, Nepal and Bhutan. One of it is in South Asia is our country lah. Mostly the most population of the agarwood trees species in Malaysia is of course Echeleria lah. And then they go to Garinops. Garinops is very familiar in PNG, Papua, and also Sri Lanka lah. Okay. And then of course this Gonistylus lah. This Gonistylus is ramin actually. This ramin tree is also can produce this agarwood resin. Okay.
but it can't be commercialized lah. It only can be commercialized as to do sawn timber or furniture making lah. It is a Goni style. Tapi dia boleh produce of the resin of agarwood. So then, of course, tadi in the morning, I think one of our expert from Sarawak, Mr. Devin, also ada cakap Ectoxylon. Ectoxylon species ni kebanyakan di Borneo. Is a gaharu buaya, but dia punya demand is not as much as current lah. This is ni. Yang lain tu yang nombor Pelluria, Visroma, Ankylia ni sebenarnya they are not commercial lah in this agarwood producing species lah. Baik, next. Okay. This is just untuk participant, mungkin sekretariat akan bagi nanti pada you all yang slide ni semua. This is just to get how's the taxonomy of this family of agarwood lah. It's come from the Timilaceae, and then of course the genus is macam saya sebut tadi macam is very familiar to you all. Is yang paling common is Ecalera, and of course is Gardenops. They always go to the genus dulu, Ecalera, and then they go to the species. Seperti yang participant tahu, if we code the species, we always go by Malacensis. Malacensis is all familiar in Malaysia. And then Filaria is of course in Indonesia, and then Krasna is definitely in our neighboring countries, the Indochina, especially in Vietnam, Thailand, and also Cambodia. This is ni. Okay. Next slide, please. Okay. The next slide is just to get some overview to all the participants. The distribution habitat of this agarwood producing trees. If you can see from the slide too, in the purple color too, you can see most of the population of this agarwood producing trees is almost you tengok most is in Asia lah, in Asia. You can see from Sri Lanka up to the north to the India. The famous place in India is of course Assam, and then they go back to Bangladesh, and then go to our neighboring countries in Southeast Asia. Okay, and then go back to down south to our country, Malaysia, then of course Indonesia, and then further up to Papua. This is all the familiar distribution habitat of agarwood producing trees. So if anybody say, even sampai di I rasa di China pun ada, in di Hainan, di Hainan pun ada kita dengar. So if somebody saying that this agarwood producing trees is somewhere in Middle East, can be grow in Middle East, or maybe it can grow in Europe. Yeah, it's not true lah. Yeah, I believe it's not true. So it's just to get some knowledge and experience to the all participants. Okay, next slide, please. Okay, this slide is actually is all about who siapa who yang is are the producers, who are the processors, which country is a distributor, and of course who are the end user of this agarwood products. Tapi dalam slide ni tak berapa jelas, tapi just to get some ni je lah, some ideas. I put in the green color tu is all the producing countries lah. Okay, in the red color tu is of course is a distributor countries lah. You can see one of the in the southern of our country is in the red color there is Singapore. Of course
Singapore is a distributor country lah. They are importing and re-export countries. They are doing that only. They don't have such kind of these trees in their countries, but they are importing and they are re-exporting countries like Singapore. Okay, next slide, please. Okay. I always say in my slide, I always ask participant. I always ask participant. How's this this agarwood market? How is this agarwood market? How how they want this market? How they want to determine this agarwood quality and price? I always ask. I think most of the participants yang in petang yang in this afternoon, I think they pernah attend, pernah berjumpa dengan saya. So I put there how you want to determine this agarwood quality and price. Okay. This particular statement is always used by all the the international trader, and I believe also in this domestic also they are using this kind of how to measure how to determine the price, the quality. Okay, so definitely it will go by colors, by smell, and by sizes and by weight. So all these four element is very important to determine the quality of the and the price of this agarwood. Okay. Okay, next slide, please. Okay. Like the previous slide, apa yang tadi I cakap tadi itu macamnya how to determine by colors, by smell, by size or by weight. In reality, the trade significant. Finally, the aroma is the most important one. The aroma. So in aroma means is the pleasant of the smell of this agarwood. Even though the thing have been changed, changed to other derivative of product. Let's say they are from that particular agarwood block changed to beads or any pendant or what. And finally, they go by the pleasant of the smell. So aroma is the most important. But the four element, another three of element in the previous slide too is important also. But finally the aroma. Okay. And then to me, what is the trade significant is of course your product must be authentic. Okay. Authentic means the originality of the product. Okay. Sometimes what happened in this industry, I believe, because you want the thing to be I mean certain, not everybody, they put something like cosmetic to the product, something like they do some they do some coloring and they do something now the product is not authentic anymore. And then to me, the trade significant is whenever we want to do the trade, the most important is the acceptance of the market. Sometimes kita buat wood chip ke, kita buat whatever product pun, finally the importing country or the importers or the buyer, they want the thing, they want to buy from us, but the thing must be sellable. Sellable and of course suitable for further processing. If the thing is not sellable to the importer or buyer, there might be our product maybe kita tak dapat penetrate market tu. This is most important to all the players. We just cannot simply do the market ni tapi sebenarnya it's not sellable to the buyer. And then that doesn't suit for the processing. And then of course, one thing I nampak di sini lah, kadang-kadang kita boleh sini semua tapi kita tak ada volume. Kita hanya ada berapa? Sometimes buyer really interested to us, but we don't have a volume. We don't have volume. Sometimes buyer want a consistent volume.
This is one thing I tengok trade significant in our domestic market yang kita kena fikirkan bersama lah. So another one is of course the new norms of trade. During this COVID pandemic ni, as everybody knows, buyer, if we don't know the buyer, firstly, walaupun kita ada produk, selalunya for the first time, buyer want to visit us. They want to see our product. They want to see how we handle our product, how we manage the thing. Tapi dengan new norms dengan pandemic ni, we have to go for another different punya ni. Might be another platform lah. Platform tu maybe macam social media lah. Maybe Facebook ke atau Instagram or anything else. This is my point of view only. Maybe your participant yang lain mungkin ada cadangan yang lagi terbaik lah. Baik, next slide please. Ini Secretariat boleh skip this one please. Next slide please. Okay. Ini sebenarnya adalah yang sepatutnya diterangkan pada petang ni. Sebenarnya pagi tadi pun ada I nampak ada a few questions saying that how we want to get how we want to know how we want to do the grading of this agar-wood. Okay. Sebenarnya this grading of agar-wood ni dia ada ni dia punya complexity sikit. So what we have here in MTIB is just a guideline of classification of agar-wood product. So MTIB have published one book on the guideline of this classification of agar-wood product. So this is the one major product that yang biasa dieksport melalui Malaysia. Tapi benda ni memang terpakai di mostly di luar negara pun lebih kurang macam ni juga. Okay, that's why we simplify this thing as a B, C, D, E, F. Itu bukan ikut grade ke apa, just to get some idea. Everybody know A is actually for aroma, B block, C classic, D dust, E extract, and F is fragrance. Okay. Okay. Next slide please. Okay, tuan-tuan. Kalau saya boleh tunjuk buku ni sebenarnya adalah buku yang ni buku ni tadi pagi I rasa I punya Deputy DG pun ada inform. Buku ni sebenarnya boleh dapat di MTIB. Tuan boleh download, boleh tengok website MTIB, boleh beli secara online pun boleh. Tak mahal, I rasa dalam RM22 saja buku ni. 20 atau RM22 saja. Termasuk postage saya rasa. Kalau beli walk-in di office kita di pejabat-pejabat wilayah, maybe RM20 saja. Okay, you can get this book and then maybe you can go through. But this book was published in 2014. Maybe harga dah ada tak berapa sesuai. Tapi it can be a guideline to all the players and all to this participant. Baik. Next slide, please. Okay. Tuan-tuan boleh nanti baca lah ini why yang tadi I tunjuk tu this buku published, because of course there's a certain need in to the public to know apa sebenarnya. This just is a guideline. Tapi sebenarnya grading is another complexity that you need, unless bila you dah deep in this industry, you know how to manage this grading. Okay. Next slide please. Okay. Yang ini adalah yang I bagi tahu tadi what is the A, B, C, D, E, F tu. This alphabet doesn't mean all the grades. A is just to make everybody know that A is actually purposely for aroma. Means when the things convert to chips, chips, it's purposely for burning. Burning is to get the aroma. You can see that's why we call aroma. It's in the form of it's always in the form of chips. It's always in the form of chip. Okay. Until today, this product chip is still
I mean masih ada in demand lah Okay. Next slide please. Okay, and then they go to block. Okay, block. Okay, block is always in a big one, in a bigger form. Few years back, 5, 6, 7, 8 years back, this product is quite boom to the our importing countries like in Vietnam, in Taiwan, in China. They are buying this one. They are buying this one. Purposely, they want to do the as a carving material. As a carving material. But now, if you ask me, the current situation, they are not in demand anymore. This block lah. Okay. Okay, please. Next. Of course, this C is for classic. It's actually is derived from the block. Once you do the carving, of course you will get a if the thing is good quality of block, you carving and you get a kind of sometimes like I can call macam a kind of archer lah ataupun satu ni macam very aesthetic bentuk, and this one is called classic. This also now currently not in demand. Okay. Please next slide please. And of course D actually is what, of course, once you do the to process the chips or to process the block, and then you finally get the small pieces of chips or small particles, and then this particle actually is to process this one of the element to do this distillation process to get the pati minyak gaharu lah. So this is still in demand lah. This kind of product D. So next slide please. Okay, this is E. E is actually extractable wood. Okay, like some of the speakers say just now. Okay, whenever we want to do the extraction of this to distillation process or to get the agar wood oil, definitely you are using the moderate or the lower grade of the agar wood. You don't use the high grade one. Always this you have to use the I mean the mostly is white color timber or a bit darker timber. It always the thing must be at least $20 per kg and below. If you use more than that, I think if you're going to do the decision process, you might be boleh rugi jika menggunakan material yang mahal. So you have to cut cost. So that's why we go, if you see the slide there, that's why we put under E, extractable wood. Okay, this is purposely to do the distillation process to get the oil. Okay, next slide please. Then there is F. F is actually F ni is actually dia punya adalah salah satu produk yang sebenarnya adalah produk yang melalui satu proses di mana dia tidak menggunakan satu teknik, we can say inoculation also, but they are using the macam teknik sapuan means they are getting the tree, they are not chopping the tree, they are using something like satu bahan yang digunakan, dia buang kulit pokok tu dan dia sapukan pada pokok tu, and after certain time 6 months or maybe 18 months they come back, they don't chop the tree, they just hack the tree and then they get this one. So this is under fragrance. Yang benda-benda ni those days memang sangat demand, but nowadays dia moderate sikit. Tapi teknik-teknik ni telah ditiru oleh our neighboring countries
to do their plan, to do this teknik-teknik ini di negara diorang kepada plantation dia, especially I rasa in Vietnam, dia imitate benda ni, dia ambil teknik-teknik ni. Dulu teknik ni hanya ada di Malaysia je. Okay, baik, next slide please. Oh, ini I just skip ya. Secretariat, please skip this one. Ini just to show to everybody ya. We also in Malaysia, there also the retail outlet in Malaysia. I think I can skip. Okay, just to get a overview this one. Tapi kalau tengok ni pun, this is is from 2012 to 2018. Mostly what we exporting is mostly is going to, kalau you tengok go to Taiwan, go to Singapore, go to Vietnam, and then go to Middle East, go to China. Okay, but for the past these 2-3 years, it's changed already. So it seems that Taiwan also are not buying, and then Vietnam also are not buying. Now left only Singapore and Middle East, GCC country, Gulf Cooperation Council, just to get participant the overview on what is the current situation. So now means mostly for the past these 2-3 years only from the GCC countries, our importing country are GCC countries, and also the Singapore. Taiwan, Vietnam, China are slowing. The demand is very slow. Okay, next slide please. Okay, to everybody, just to get some scenario. Okay, what is the we call the trade of this agar-wood? You always say export, import, and finally re-export. Okay, re-export. This is the platform of this agar-wood trade. Like Malaysia export to Singapore, and then Singapore will be the importing countries, and Singapore will re-export back to Middle East or where else. So it means there are 3 element platform of doing this agar-wood trade. Okay, even Malaysia now also are using almost the same platform of trade. We are also now importing countries. One of the importing countries, we import, and then finally either we process or not, we re-export the thing back. Okay, so there are 3 platforms there in this agar-wood trade: export, import, and re-export. Okay, next slide please. Okay, this is one of the image. If I think I don't know, maybe some of our participants, even our speakers also in the morning just now have been to the Singapore. This image is actually in Singapore. This is one of the biggest hub in Singapore, in the Kaki Bukit, Singapore. They call Ruby Warehouse. So this is the way how the trade how they organize the trade. So kalau tengok gambar ni you tengok the image macam mana pun perniagaan ni jalankan, tapi akhirnya you kena duduk dekat floor tu, dekat lantai tu, to do the selection of this agar-wood. They don't do the selection on the table. They do at the floor. So this is the different way of the trade of agar-wood. Okay, next slide please. This is just to show everybody what happened in China. So China, okay, those days they are buying from us, or they're buying from other country. They are doing the finished product. They are doing beads, then they are doing pendant, and then they do for carving. Okay, next slide please. This is also in China. Okay, all right, next slide please. Okay, this is in India. This is India.
You can see there's a plantation there. Okay, plantation there. This is somewhere in Assam, India, northeast of India. This is Assam. Assam. So this is one of the very suitable area in India that can grow quite a good can produce quite a good agarwood. So this is in Assam, India, to show to everybody. Okay, this is a kind of this slide is just to show what are the plantation from the Assam, India. Once they produce the chips there, you can see there. Okay. Okay. This is in our neighboring countries. Okay. This is from the plantation source there. You can see there. Okay. You can see there. And then you can see also the how they are doing there, the how they produce there, and then they do a kind of simple grading there. You can see the chip there from the darker one, and then there'll be a bit darker, and then finally all the whitish one, something like that. Okay. Next slide, please. Okay. Okay, my last slide is of course some of the issues and challenges, and that it can be discussed if you cannot finish today, it may be in another platform we can also discuss. Okay, what is our plantation future? Okay, and then from the morning also, I think my colleague also have talk about the technology methods of the planting, the inoculation, harvesting, and processing. To me, I think the upper stream one, the planting, inoculation also quite okay, but now left on the processing. I think this is I think the major part. I do not know whether we have a manpower to do the processing. Processing. Okay, and then finally, of course, tadilah all the support from the government and banking facilities. Okay, without delay, I just finish ni. Memang tak boleh cakap dalam setengah jam. I minta maaf. Finally, thanks for your attention. Bye. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada Encik Zahari Hamid di atas perkongsian berkaitan dengan pengkelasan produk gaharu. Itulah kata tajuk yang menarik. Memang nampak rasa macam sekejap dia habis 30 minit tu. Baik. Alright, so kepada semua yang menonton, kita dah pick up kepada soalan-soalan yang diajukan sebentar tadi, dan kita nak bertanya 3 soalan kepada panel kita. Di mana soalan kita yang pertama kepada Encik Zahari, apakah HS code bagi setiap pengkelasan? Itu adalah soalan yang pertama. Silakan je. Tuan, boleh ulang balik tak? Saya tak apa. Boleh. Apakah HS code bagi setiap pengkelasan? Oh, code? Maksudnya code tuan? Kejap. Harmonization code. Ya, betul. Oh, dia tanya code Soalan dia mengenai kod tuan boleh teruskan dengan soalan yang lain dulu tuan. Nanti saya jawab. Boleh. Kita terus kepada soalan seterusnya. Apakah spesies yang paling laku di pasaran antarabangsa? Ni yang paling laku. Sebenarnya ya, kalau tanya saya still in demand, of course still demand is still Echeleria malacensis also is still in demand. So means kalau if I say about the source from from wild daripada hutan asli, of course Indonesia and Malaysia they go for Echeleria malacensis and Filaria. Okay, Filaria. But if they go for plantation source, I bukan nak downgradekan malacensis, tapi at the current one, this one, number 1 from India is malacensis, okay, and number 2 is Echeleria krasna. Okay. Okay. Okey, baik, terima kasih tuan. Itu antara soalan-soalan yang kita pick up. Kita ada lagi 2 soalan yang mana yang dah kita pick up untuk bertanya dengan tuan. Alright, seterusnya sebagai pekebun gaharu,
Ini soalan daripada kita punya penonton kita, yang peserta kita penonton. Perlukah saya menanam pelbagai jenis spesies yang ada di rantau Asia? Silakan tuan. Okey, memang soalan ni memang soalan yang agak kompleks. Kalau kita begini tuan, ini my experience tuan, my experience yang bertanya soalan ni. My experience, okay. In Vietnam, the plantation is located at the in the further up in Da Nang. Da Nang ni adalah di tengah-tengah Vietnam. 1 hour and 1.5 hour travelling by road from Da Nang to Hoi City nama dia. So apa yang di sana I tengok, kadang-kadang dia punya, walaupun dia punya satu perkampungan tu, dia punya daerah tu bau dia tak sama. That's why kalau if let's say everybody want to do all in one plantation dengan pelbagai ni, agak-agak saya rasa saya tak pasti sama ada dia kesenangan ke tidak. Tapi rasanya lebih baik kita fokus on not too many species lah. Kecuali kita ada acreage yang sangat besar. Kalau kita kecil, kita tak boleh perbaik. Kita takut nanti bila kita ada interested buyer, kita tak cukup pula nak bagi. Dah semua tanam in one, the whole of macam-macam spesies kan. Itu pandangan saya je. Okey, baik tuan. Itu saya harap itu menjawab soalan kepada yang bertanya tadi. Kalau kata ada sebarang persoalan, pastinya kita ada medium untuk kita bertanya, itu di website. Boleh dapatkan segala butiran. Baik, kita ada soalan yang terakhir untuk Tuan Zahari kita. Musim COVID ni kita tengok macam-macam sektor yang ada ni, tapi untuk gaharu ni mana pasaran yang ada untuk dipasarkan? Silakan tuan. Memang sebenarnya dalam keadaan pandemik ni memang saya tengok nampak memang sangat-sangat market is totally down, unless kita ni dah ada dah lama dengan certain buyers ataupun certain ni, kita dah ada a kind of macam satu chemistry dengan dia. Okay. Tapi untuk sekarang ni yang I nampak pasaran memang yang ada dah a bit recovery tu, memang hanya ada di yang I nampak di sebelah ni je, di sebelah Middle East yang ada a bit recovery. Yang di sebelah lain ni dia punya ni masih lagi a bit slow di sebelah our Taiwan, China and also Vietnam a bit slow I tengok. Okey, baik tuan, terima kasih atas perkongsian di segmen kita pada kali ini, dan juga terima kasih kerana menjawab soalan-soalan yang diajukan. Pastinya dalam ruang waktu yang ada ni, ramai di antara sahabat-sahabat kita yang menjadi peserta pada kali ini dapat macam-macam info. Dan kepada semua, kita nak ingin ucapkan sekali terima kasih kepada Encik Zahari Habib, iaitu penolong pegawai pelesenan dan Inspektorat MTIB, di atas perkongsian berkaitan pengkelasan produk gaharu. Ada banyak soalan tadi yang ditanyakan, apa di manakah pasarannya, dan juga berbagai lagi. Kalau dilihat kepuasan itu sangat-sangat beri input yang baik kepada kita. Dan pastinya hari ini webinar kita memang kita punya gain adalah untuk memberi pemahaman kepada semua peserta-peserta berkaitan dengan tajuk-tajuk yang telah pun kita sediakan. Dan pastinya kita nak terus kepada segmen kita yang terakhir. Kita dah sampai kepada panel kita yang terakhir, di mana beliau akan memberikan kupasan berkaitan dengan pengalaman sebagai pengusaha gaharu. Dia merupakan Puan Aminah Saad daripada Gaharu Lestari. Beliau telah pun bersedia bersama dengan kita. So tuan-tuan dan puan-puan, tak melengahkan masa, ayo kita beri perhatian kepada perkongsian yang terakhir dalam webinar kita pada hari ini. Kita persilakan Puan Aminah Saad untuk memulakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar tak? Assalamualaikum. Boleh, okey.
Okay, sebab saya punya laptop ada masalah sikit. Okay, so saya okay, pertamanya saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak MTIB sebab menyediakan platform online ni untuk kita berkumpul bersama-sama pengusaha lama ataupun pengusaha gaharu baru ataupun yang penyelidik, researcher, untuk di dalam satu platform berkongsi ilmu-ilmu berkenaan dengan gaharu daripada pagi sampai ke petang, dan ini tahniah anda berjaya sampai ke penghujung sesi untuk webinar potensi industri garas kita. Okey, permulaannya saya perkenalkan diri saya. Okey, nama saya Aminah binti Masaad, ialah daripada syarikat Gaharu Lestari Resources Sdn Bhd. Okey. Slide. Okay. Next slide. Okay. Sedikit pengenalan syarikat sebelum saya teruskan lebih lanjut berkenaan perkongsian pengalaman saya sebagai pengusaha gaharu. Okay, walaupun syarikat Gaharu Lestari ni ialah syarikat kecil je, tapi mungkin ada sedikit sebanyak pengalaman saya yang boleh digunakan bersama-sama untuk kita harungi industri gaharu dalam keadaan yang serba mencabar sekarang ni. Okey, Gaharu Lestari ni kita mula pada tahun 2014 ya. 2014 bermula kita daripada pembekalan anak pokok. Okey, waktu tu kita pun buat penanaman anak pokok, ladang, suntikan inokulen, pemprosesan minyak dan sebagainya. Waktu tu kita buat A to Z. Semua Gaharu Lestari kita buat. Waktu penubuhan Gaharu Lestari pada peringkat awal. Okey, tapi bermula pada tahun lepas 2020, kita terpaksa ubah game kita untuk kita fokus pada satu sahaja. Jadi kita punya misi syarikat Gaharu Lestari ini ialah menjadi pengeluar bahur, iaitu incense nombor 1 di Malaysia pada tahun 2020, lagi 4 tahun. Okey, mungkin daripada awal sampai ke sekarang tak ada sangat topik berkenaan dengan bahur kan. Okey, jadi hari ni petang ni saya nak kongsikan dengan anda semua berkenaan dengan pengalaman saya dalam industri gaharu ni dan spesifiknya downstream product. Sebab kebanyakan Gaharu Lestari kita deal dengan downstream product. Okey, next slide. Okey, kita beroperasi dekat Felda Trolak Utara. Jauh je masuk ke kawasan pedalaman lah kita cakap kan. Tapi disebabkan kita punya core ialah manufacturing. Maksudnya kita menghasilkan produk tersebut. Jadi tak ada masalah walaupun kita berada jauh di pedalaman. Taklah jauh sangat kan. Dari KL ke sini lebih kurang 2 jam, 2 jam setengah. Okay, so kita proses. Okay, ni sedikit gambar. Saya tak pasti anda semua boleh nampak clear atau tak. Okay, stay dekat slide ni. Okay, dalam gambar tu kita punya kawasan operasi yang mana kita fokuskan kepada carving kayu dan juga pemprosesan packing barang lah, packing barang untuk produk-produk yang kita hasilkan. Pada 2019, 2018 dan sebagainya, kita adalah pengilang bagi produk teh gaharu. Tetapi bermula pada tahun 2020 kita stopkan pemprosesan teh gaharu ni. Nanti saya sharekan kenapa saya stopkan dan kenapa kita pilih bahur untuk kita teruskan dalam industri gaharu ni. Okay, next. Okay, so saya berkongsi sikit pengalaman saya dalam industri gaharu ni. Actually saya bermula pada tahun 2010. Waktu tu daripada student dan buat syarikat sampailah ke sekarang lah. Tapi pada tahun 2010 tu lebih kepada mencari ilmu-ilmu berkaitan dengan gaharu, belajar daripada pengusaha gaharu yang lama dan baru, belajar daripada penanaman pokok, suntikan dan sebagainya. All in lah orang cakap A to Z berkenaan dengan gaharu. Mungkin anda semua kat dalam ni pun ada yang masih baru dan
sedang melalui proses yang saya lalui pada tahun 2010 tersebut lah. Okey. Gaharu ni ialah satu industri yang unik lah. Walaupun terlampau banyak yang kita nak belajar lagi berkenaan dengan gaharu ni. Macam daripada awal tadi kita belajar berkenaan dengan kayu, berkenaan dengan minyak. Ilmu kayu dan minyak ni pun terlampau luas dan sampai sekarang pun saya masih lagi belajar berkenaan dengan hasil-hasil daripada gaharu tersebut. Okey. So, Okey. Jadi daripada awal saya cakap macam saya kongsikan sebelum ni, syarikat Gaharu Lestari dia buat daripada A sampai Z. Daripada nak supply pokok, daripada nak suntik pokok, daripada lepas tu kita nak suling minyak, kemudian kita buat downstream product dan waktu tu kita pun banyak pergi ke luar negara untuk pasaran. Okey. Jadi bila kita cover A to Z ni, benda terlampau bidang tu terlampau besar menyebabkan kita tak dapat betul-betul push yang mana yang terbaik untuk syarikat. Okey. Sebab tu kita mula kecilkan skop yang mana kita dah tak ada supply pokok untuk suntikan dan sebagainya. Kita hanya fokus penghasilan bahur dan penjualan lah. Penjualan itu trading yang peringkat terakhir. Okey, next slide. Pengalaman. Slide sebelum tu. Okey, cabaran. Okey, sekarang kita pergi pada cabaran. Sekarang ni macam tadi Tuan Zaharia dia cakap, untuk industri gaharu ni, dia punya transaksi tu kebanyakannya sebelum ni kita kena face to face, kita kena banyak travelling sebab dia perlu elemen dia ialah bau. Bau, jadi kita perlu berjumpa dengan pembeli dan sebagainya untuk mereka bau dan confirmkan untuk buat pembelian tersebut. Sebab dalam industri gaharu ni, selain pemain-pemain gaharu yang genuine, banyak juganya ambil kesempatan. Jadi bila berlaku banyak sangat penipuan dalam industri, menyebabkan buyer ni trauma. Dan sebagai seller pun kadang-kadang kita trauma bila ada buyer yang tipu. So dua-dua pihak ni agak menyebabkan mereka lebih prefer kalau jumpa face to face untuk jalankan transaksi ni. Tapi kita tengok bila berlakunya pandemik COVID-19 ni, kita dah tak boleh buat macam tu. Okey, kita dah tak boleh travelling sangat. Memang bukan setakat ke luar negara, dalam Malaysia pun restriction sangatlah kuat. Okey, lepas tu jadi kita sebagai pengusaha gaharu, sama ada penanam ke, proses minyak ke, kita dah kena change game kita lah. Yang mana kita kena sentiasa berada secara online. Okey, sekarang kita kena maksimumkan penggunaan kita secara online. Ini daripada side saya sebagai pengusaha. Mungkin daripada penanam lain sikit punya dia perspektif lah. Okey. Jadi kita tengok siapa sekarang ni, siapa yang dapat diakses, siapa yang mudah diakses, dia akan menguasai pasaran. Sebab sekarang ni kita buyer tak dapat jumpa dengan seller, seller pun menghadapi masalah untuk jumpa dengan buyer. Jadi kebanyakannya akan menggunakan platform internet untuk mencari maklumat dan sebagainya. Jadi siapa yang boleh berada di internet, mereka boleh diakses, mereka boleh dicari. Jadi mereka itulah yang akan pilih. Jadi kita sebagai pengusaha kena ambil tindakan tu. Jika tak, scammer-scammer akan ambil peluang tu untuk menjadi seller gaharu tiruan. Itu menyebabkan lagi industri lagi teruk sebab orang fikir industri gaharu ni penuh dengan penipu-penipu dan sebagainya. Okey, tapi kita sebagai yang genuine pengusaha ni kena ambil tindakan lah. Kena ambil tindakan berubah, onlinekan diri kita, onlinekan bisnes kita. Okey, itu daripada segi cabaran pengusaha gaharu fasa baru ni. Sebab nak tak nak kita tak ada pilihan lain. Memang kita kena gunakan platform online. Macam sekarang lah, kalau kita tak ambil inisiatif untuk buat webinar ni, memang mungkin lagi berapa tahun baru kita boleh berkumpul ramai-ramai macam ni dan share-share ilmu-ilmu berkenaan gaharu dan sebagainya. Okey, next slide.
Yang ni saya masuk pengalaman saya waktu berlakunya pandemik. Okey. Walaupun ikutkan kita punya perniagaan pun dah semi online lah sebelum berlaku pandemik. Kita ada menggunakan website, kita ada gunakan juga beberapa marketplace, tetapi tak begitu orang kata fokus sangat. Jadi bila berlaku ni pandemik tu, pertama waktu tu kita masih jalankan pemprosesan teh gaharu, kita terpaksa tutup sebab ada banyak restriction yang menyebabkan kita tak boleh buat distribution dan sebagainya. Itu adalah masalah-masalah yang menyebabkan syarikat decide untuk terus offkan pengeluaran teh gaharu. Walaupun mungkin sampai sekarang masih ada yang tanya-tanya, tapi kita memang decide kita offkan berkaitan dengan teh gaharu mungkin pada sampai satu masa yang boleh kita untuk produce balik lah. Jadi waktu tu pun kurangnya persediaan daripada HQ iaitu kami ni terhadap ejen-ejen kami untuk onlinekan perniagaan mereka. Ejen yang memang dah ada online ada, tapi ramai juga yang belum ada, tapi kita daripada HQ tak bersedia untuk training ejen-ejen dan dropship kita untuk onlinekan diri mereka. Jadi waktu tu pun kita masih gunakan sistem tempahan manual lah. Banyak kita buat sistem tempahan manual. Jadi dia agak lambat. Jadi agak sukarlah kita nak uruskan bila masuk order-order secara online. Sebab kita sebelum tu kita buat semi auto. Okey, dan ketiga dan terakhir ialah pemilihan produk yang lebih bersesuaian dengan keadaan semasa. Okey, sebelum ni bila kita buat teh, okey. Tapi bila berlakunya pandemik ni, waktu tu kita pun tutup operasi 3 bulan dan saya rasa banyak perniagaan yang terjejas waktu ni. Dan waktu tu pun saya tutup 3 bulan operasi di office dan saya pindahkan semua operasi ke rumah. Saya cuba untuk onlinekan sendiri lah. Saya cuba slowly untuk onlinekan kita punya agent dan sebagainya, tapi kita buat daripada rumah sahaja. Okay, daripada situ kita tengok customer behavior sangat-sangat berubah. Tetapi waktu PKP tersebut, walaupun kita rasa banyak orang yang terjejas, masih ramai orang yang duduk di rumah dan membeli. Dan itulah yang sebenarnya kita capture. Okay, sebelum ni banyak slide-slide berkenaan dengan pasaran international. Tapi pada saya sendiri, saya memfokuskan pasaran domestik, iaitu pasaran lokal. Yang mana mungkin ada yang rasa pasaran lokal ni tak guna gaharu. Betul tak? Saya rasa mungkin ramai juga yang dalam ni yang rasa pasaran lokal tak gunakan gaharu. Tapi apabila pada bermulanya PKP tu, kita betul-betul push untuk pasaran lokal, kita tengok penerimaan dia sangat positif. Okey. Nanti saya akan ceritakan berkenaan dengan okey, ni masuk kepada produk kita. Okey, saya dekat sini kat tangan. Okey, ini untuk botol besar kita punya bahur. Bahur ni kita gunakan sebagai aromaterapi tau, untuk wangian. Bila waktu PKP tu orang terperap dekat rumah, tak boleh macam keluar sangat. Jadi diorang perlukan something yang buat rasa relaxing bila duduk kat rumah. Okay, so bahur kita, dia konsep aromaterapi. Bila bakar, kita rasa lebih relax, rasa lebih rumah pun wangi, rasa happy kan. Okay, so benda ni dapat memenuhi keperluan customer waktu ketika tersebut. Ada yang komen, penanaman gaharu pun tak guna gaharu. So lepas ni kena guna gaharu. So sama-sama support industri gaharu. Okay. Yang ini dalam bentuk yang bahur kita jual dalam berbagai flavor. Di samping tu pada Januari baru ni lah, Januari 2021 ni, kita come out dengan satu lagi produk yang mana ialah satu produk lama yang kita innovatekan sedikit, masukkan elemen gaharu. So itu saya tunjuk kat sini. Ni kita buatkan, okey. Ni ialah kit pengurusan jenazah. Kita rasa benda tu simple saja, tapi kita gantikan penggunaan serbuk cendana dengan serbuk gaharu. Okay, so instead of kita mencari pelanggan dekat luar negara yang perlu nak beli chip dan sebagainya, kita boleh pasarkan dalam Malaysia sahaja. Sebab
kit pengurusan jenazah ni sentiasa diperlukan. Sama ada cuma bila kita gunakan serbuk gaharu ni menggantikan cendana, dia something yang new, so orang akan ambil masa sikit untuk faham dan untuk terima benda tu. Tapi so far kita terima respon yang sangat positif bila kita combinekan gaharu dalam set pengurusan jenazah ni. Sebab gaharu ni masing-masing dah tahu kan, kita banyak relatekan juga dengan hadis-hadis Nabi dan sebagainya. Jadi bila kita masukkan elemen ni dalam kit pengurusan jenazah ni, kita get macam feedback positif. Okay. So next. Okay, next slide. Okay, ada nampak gambar tu kan? Gambar tu kita jual set bahur kita. Okay, saya bukan lebih nak promosikan produk saya, tapi cuma saya nak buka minda semua peserta yang join webinar ni bahawa gaharu tu bukan terhad kepada kayu dengan minyak saja, sebab kita selalu fikir dua tu yang terlampau main dalam kepala pemain-pemain gaharu lah. Okay, so instead of tu kita fikirkan dia boleh dijadikan something yang lebih mudah kita nak approach, bukan saja pasaran international tapi pasaran lokal pun boleh terima. Okay, so kita buat dalam bentuk set-set, yang mana contohnya macam pembakar gaharu ni kita setkan dengan bahur supaya bila customer dapat, dia dah tahu terus nak guna. Okay. So bila kita buat dalam bentuk set dan harga sangat mampu milik, orang akan cuba. Sebab kebanyakan pelanggan kita, dia bukannya tak cuba sebab dia tak nak guna, tapi sebab dia tak tahu pun bahawa benda ni wujud dekat Malaysia. Sebab kebanyakannya fikir ini semua banyak dekat Arab. Mentaliti kita, okay, nantilah pergi haji beli dekat sana. Okay, bahur ni semua daripada Arab. Okay, macam tu. Jadi kita buat something yang boleh dapat dekat Malaysia sendiri. Okay, dan lagi satu, kita buatkan mixing bahur ni lebih kepada untuk bau-bau yang menepati cita rasa pelanggan-pelanggan yang ada dekat Malaysia. Kita tunekan bau tu untuk lebih sesuai untuk pasaran Malaysia, sebab kebanyakan bahur-bahur daripada Timur Tengah dan Arab ataupun India dan sebagainya, bau dia agak keras yang mana orang Malaysia bukan semula agak bau tu kurang sesuai. Jadi kita buat lebih kepada bau-bau yang boleh diterima oleh kita punya masyarakat lah kan, sebab kita duduk kat sini, kita pun lebih faham apa yang komuniti kita, apa yang orang sekeliling kita mahukan. Okay. Okay, so okay, ni saya just share testimoni. Saya rasa tak perlu pun kita go in depth lah, tapi kita nak bagi tahu dekat testimoni ni banyak customer yang sangat macam berpuas hati bila guna konsep bahur ni. Harga mampu milik, seperti yang diorang sebelum ni fikir rasanya gaharu ni mahal sangat lah, tak sangka macam untuk complete set bawah 100 kita dah boleh dapat. Okay, itu yang kebanyakan feedback yang kita dapat. So bila diorang dah try, okay, so positif. So next slide. Next slide. Okay. Ni pun. Okay, saya terus kepada next ni lah. Tawaran nilai. Okay, yang ni saya buat macam untuk presentation ni kan. Okay, yang ni saya dah cakap tadi berkenaan dengan kit pengurusan jenazah tu. Saya dah cakap kita masukkan serbuk gaharu, tapi sebenarnya elemen lain yang kita masukkan ialah kita gunakan wangian gaharu, iaitu perfume gaharu dalam set ni. Dan kita masukkan satu kit bahur untuk kita bakar ketika macam waktu kematian zaman dulu lah kan, kita banyak ada bakar kemian, something like that lah. Tapi saya tengok sekarang makin berkurang kita buat bakar-bakar tu ketika orang meninggal lah. Jadi kita masukkan lagi elemen tu dalam kit pengurusan jenazah ni. Jadi dia akan dapat elemen gaharu tu, bukan saja gunakan serbuk gaharu, tapi ada perfume gaharu dan juga set bahur yang kita masukkan dalam kit pengurusan jenazah ni. Okay, next. Okay, so ini sedikit ringkasan operasi yang kita buat untuk dekat tempat pemprosesan kita ni. Iaitu pertama macam biasalah kita dapatkan sumber bahan mentah,
iaitu pokok gaharu. Okey, untuk pengetahuan semua, kita hasilkan bahur kita ni daripada beberapa sumber, iaitu pertama kita gunakan daun gaharu yang mana kita grind dan buat campuran menghasilkan bahur, dan kedua kita gunakan hampas gaharu yang mana post distillation. Selepas kita dah masak minyak, kita hasilkan hampas tu, so kita mixkan untuk hasilkan bahur. Daripada benda tu dibuang sebagai waste, kita jadikan sebagai produk yang bernilai tinggi. Okey, dan kita gunakan juga kayu putih. Instead of kita buang kayu putih tu bila kita dah carving, kita hasilkan bahur juga. Dan yang keempat, kita gunakan gaharu chip to itself lah. Maksudnya yang dah ada, yang telah di carving setelah disuntik. Okay. So bila kita dah sampai sumber kayu daripada ladang, mostly kita daripada ladang, kita tak kisahlah spesies apa asalkan dia pokok gaharu. Okay. So kita dah sampai kat kilang, kita akan buat grind. Selepas tu kita buat campuran dia, buat formulation dan barulah kita packing. Okay, at the moment kita ada 4 flavor yang untuk bauan, iaitu flavor rose, oat rose, vanilla, amber, oat chocolate dan juga strawberry. The latest flavor bahur yang kita ada. Selain tu, okay, bukan saja bahurnya ada flavor saja, yang nampak flavor kita ni memang flavor yang sesuai dengan orang-orang Malaysia lah. Kita ada macam apa tu? Yalah, strawberry, vanilla yang mana bau tu lebih universal. Bukan terlampau Arabic sangat. Jadi bau ni bukan saja semua golongan boleh guna. Semua golongan rasa bau tu sesuai. Okey, selain bahur, kita buat dekat dalam bentuk macam ni tau. Nama ni kita panggil gaharu chip. Yang ni sama je macam okey, ni gaharu chip lah yang mana kita tak ada campur apa-apa wangian. Ini original gaharu chip. Tapi kita jual dalam botol macam ni. Kita tak jual per kilo, per apa, tak. Kita jual dalam ni supaya customer lebih mudah nak try. Okey, satu botol ni contoh lah. Satu botol ni kita RM35 sahaja. Okey, jadi bila instead of kita nak mencari pasaran international tu, kita penetrate market local yang mana slowly orang dah boleh terima bauan gaharu, bukan saja yang flavor tapi gaharu chip juga yang original bau dia. Dan ini kita ada beberapa jenis. Macam gaharu chip ni saya pun tak classifiedkan pun ikut dia punya spesies. Macam tadi ada yang cakap mana spesies yang bagus tanam tak. So far kita nak mengurangkan complicated dekat kita punya kilang, kita keluarkan terus yang nama dia kita panggil Aculeria SP, yang mana kita dah tak spesifikkan dia punya spesies. Apa pun spesies boleh. Jangan pokok bukan gaharu, sudah. Okey, tapi untuk kategori yang level up sikit, yang mana kita letak untuk ada lagi 2 level, iaitu harga RM65 dan RM105 sebotol, iaitu kita asingkan ikut spesies. Jadi mana yang dia selesa dah guna yang Malakensis ke, Subintegra dan sebagainya, itu dia boleh gunakan yang high grade lah. Kepada yang first time nak guna gaharu, memang kita tak suggestkan guna yang kualiti yang tinggi lah. Kita suruh bagi guna yang biasa dulu sebab harga dia pun murah dan dia pun boleh guna sampai 1 bulan. Kecuali kalau dia buat pembakaran, selalu sangatlah. Okay, next. Okay, ini macam contoh daripada segi inisiatif syarikat buat untuk macam mana kita nak promosikan penggunaan bahur ni di kalangan bukan saja rumah-rumah kat Malaysia ni, tapi masjid-masjid, tahfiz dan sebagainya. Jadi kita buat waktu tahun lepas lagi, kita buat satu inisiatif yang mana kita bagi set bahur percuma kepada masjid-masjid yang berdaftar dengan syarikat. Jadi orang yang berdaftar tu boleh masukkan nama syarikat, nama masjid yang dia nak bagi, dan daripada HQ kita akan postkan terus kepada masjid tu dan informlah macam mana penggunaan set bahur tersebut secara percuma je ni. Ini kita bagi secara percuma, tapi sekarang ni kita dah stop dululah, sehingga nanti mungkin bila kita pun ada peruntukan yang lebih, kita akan buat balik. Jadi untuk orang sekitar yang nak buat macam sumbangan pada masjid kawasan dia pun dia boleh gunakan konsep ni lah, kita panggil dia dalam konsep infak untuk proses pengenalan promosi.
Jadi bila pihak yang berminat untuk guna secara individu kat rumah, jadi diorang boleh guna sendirilah. Itu antara kaedah promosi yang kita buat untuk kita perkenalkan lebih lagi Bahur ni pada pasaran dekat Malaysia. Sebab benda ni masih baru kat Malaysia, tapi dia sangat berpotensi apabila lebih ramai orang yang tahu. Tadi pun saya ada baca komen, ada yang cakap tak tahu pun berkenaan Bahur. Okay, itulah macam kita sebagai company yang kecil je kan, kita small company, kita pun tak ada mungkin allocation yang besar untuk kita buat promosi. Tapi slowly kita nampak benda ni berpotensi dan kita akan grow big lah. Kita akan tambah lagi penambahbaikan, kita akan buat promosi secara lebih meluas dan sebagainya. Okay. So, saya rasa pembentangan saya setakat ni sampai situ sahaja. Jadi jika ada apa-apa persoalan dan sebagainya, boleh bagi tahulah, boleh sampaikan. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kita ucapkan kepada Puan Aminah Saad daripada Gaharu Lestari yang telah berkongsi dengan kita pengalaman dan juga bagaimana mulanya beliau dan sebagainya. Dan seperti biasa di penghujung rancangan kita, di penghujung segmen kita akan buka kepada soalan, dan soalan itu telah pun diajukan dan kita telah pun pick up 2 soalan di mana yang kita ingin ajukan kepada Puan Aminah, insya-Allah. So soalan yang pertama daripada rakan peserta webinar kita, Syarikat Puan, kalau tak silap saya, ini dia tulis, bukan saya tulis, saya tak silap, mendapat bantuan daripada SME Corp di bawah Persatuan Gaharu. Adakah bantuan ini banyak membantu Syarikat Puan? Silakan. Okey, berkenaan dengan di bawah program GBAT tersebut, itu ada disebutkan oleh pengerusi Persatuan Encik Arfan. Okey, memang betul syarikat kita antara yang terpilih untuk menerima grant di bawah SME Corp. Tetapi buat sementara waktu ni kita masih belum ada reimbursement lagi lah. So setakat ni kita masih belum gunakan lagi fasiliti grant yang kita peroleh itu. Okay, mungkin sebab ada PKP ni semua, jadi proses tu agak slow sikit lah. Jadi kemungkinan mungkin next month kita akan start dan kita akan buatlah menggunakan grant yang diberi untuk promosikan secara meluas kita punya produk dan sebagainya lah, industri Gaharu secara amnya. Okay, itu saja. Okey, baik Puan, terima kasih untuk soalan yang pertama. Kita terus kepada soalan seterusnya yang diajukan oleh penonton kita yang maintain daripada awal, peserta webinar kita yang setia daripada awal, di mana kedua, boleh atau tidak Bahur ini dia jadi macam wax candle aroma yang lilin berwangi. Silakan. Okey, memang sebenarnya konsep dia tu sama, cuma medium, material yang kita gunakan tu berbeza. Okey, sebab macam Bahur ni jarang kita nampak guna dekat negara kita, tapi dekat Arab, kita tengok macam dekat Madinah, kan, dekat Mekah sendiri pun menggunakan Bahur ni. Dia bawa dalam satu bekas yang macam saiz macam besar-besar macam ni. Okey, dia bawa round dekat kawasan masjid lah, untuk harumkan kawasan tersebut. Okey, cuma benda ni baru dekat Malaysia. Jadi orang ambil masa untuk faham dan penggunaan Bahur ni. Tapi konsep dia sama. Dia untuk aromaterapi, dia untuk bauan. Dan untuk makluman, bila kita buat satu dalam bentuk pembakaran, asap tu dia akan stay lebih lama di kawasan yang kita bakar tersebut, berbanding kalau kita guna liquid, guna diffuser, ataupun kita guna macam candle asap juga kan. Kalau guna asap tu dia akan stay lebih lama dalam ruang kawasan yang kita bakar tersebut. Dan Bahur ni dia juga boleh macam bersihkan udara dan Gaharu tu sendiri dia macam ada antiseptik kan. So dengan keadaan sekarang ni macam pandemik ni, orang takut dengan berbagai virus dah apalah, jadi sangatlah sesuai bakar dekat rumah dan juga office lah. Itu daripada segi tu. Tapi punya function lebih kurang sama lah, cuma kalau macam daripada segi orang Islam pula, kita gunakan Bahur ni bukan setakat kita gunakan macam tu je. So kita
mengamalkan sunnah juga. So dia dapat 2 dalam 1, bagi kawasan dan kita pun mengamalkan sunnah Nabi. Okay. Baik, alhamdulillah, terima kasih Puan di atas perkongsian daripada pengalaman Puan yang kita berkongsi dengan kita pelbagai input berkaitan dengan perniagaan Puan sendiri. Dan kita ada satu lagi soalan yang baru masuk yang memang kita nak tanya. Kita nak tanya sebab ini adalah soalan yang agak menarik untuk kita kongsikan. Berapa sebenarnya pokok yang Puan perlukan untuk produce bukhur daripada pihak syarikat Puan? Dalam sebulan. Okey, sekarang ni kuantiti penghasilan bahul kita bukanlah terlampau banyak sangat Okey. Jadi kita gunakan konsep daripada kita punya pokok dulu, dan kalau pasaran kita semakin meluas, kita yakinlah benda tu akan kita perlukan dalam kuantiti yang lebih banyak. Tapi at the moment kita gunakan dalam 50 hingga 100 kilo. Bergantung kepada material lah. Contohnya kita nak guna, sebab sekarang ni mostly yang kita keluarkan ialah berasaskan daun, hampas yang telah disuling dan kayu putih. Jadi sebabkan ada 3 bahan ni, jadi kita perlukan dalam lebih kurang 100 kilo. Tapi kita lihat itu baru pasaran kita belum begitu meluas. Tapi bila pasaran tu lebih meluas, kita insya-Allah kita perlukan lebih banyak lagi kuantiti kayu-kayu. Tapi sebab so far penggunaan kita hampas kita ambil daripada kilang-kilang yang proses minyak. Okey, kita ambil daripada kilang-kilang yang proses minyak untuk hasilkan bahu tersebut. Satu, so kita tak beli direct pokok-pokok daripada luar. Kedua, kita gunakan pokok kita sendiri untuk keluarkan gaharu chip dan ambil kayu putih tersebut. Dan ketiganya daun lah. Daun kita ambil daripada kawasan-kawasan sekitar ni, dan proses, sebelum ni kita proseskan teh, sekarang kita hasilkan bahur lah. Exactly berapa pokok tu saya nak cakap sebab kita saya lebih kira kepada terus menjadi hasil tu tersebut lah. Jadi kalau macam dalam 100 kilo macam tu lah. Belum terlalu banyak. Terima kasih banyak atas perkongsian telah dikongsikan, dan kepada semua peserta webinar kita pada hari ini, itu dia perkongsian untuk slot kita yang terakhir daripada Puan Aminah Saad daripada Gaharu Lestari yang telah berkongsi pengalaman beliau berkaitan dengan bagaimana perjalanan perniagaan beliau dengan produk berasaskan gaharu. Baik, alhamdulillah, maka dengan selesainya perkongsian di slot yang terakhir itu, maka selesai jugalah kita punya webinar potensi industri gaharu bagi siri yang pertama pada kali ini. So, kepada semua kita ingin menyampaikan daripada pihak admin kita, di mana jangan left group yang ada sekarang ini, di mana kita akan mengadakan lagi webinar-webinar seperti ini. Oleh kerana ini adalah salah satu medium baru dalam norma baru kehidupan kita setelah PKP melanda ataupun COVID melanda negara kita. Oleh itu, insya-Allah akan ada lagi rentetan-rentetan yang lain yang akan kita adakan, webinar-webinar mungkin tajuk yang lebih dalam lagi kupasannya bersama dengan panel-panel jemputan kita yang pastinya akan memberikan input-input yang menarik kepada semua peserta-peserta. Dan kepada semua ingin saya maklumkan juga di mana kita akan mengagihkan barangan-barangan ataupun cenderahati-cenderahati secara maya yang mana disediakan oleh pihak admin kita, iaitu slide bagi semua presentation. Ini adalah salah satu cenderahati yang sangat perlu disimpan dengan baik, kerana inilah input-input yang disampaikan oleh semua panel-panel kita pada hari ini. Dan rakaman sepanjang kita bersiaran daripada pagi tadi sampailah ke petang ini juga akan dikongsikan kepada semua peserta-peserta. Juga kita akan mengagihkan juga risit-risit dan juga sijil yang akan dimaklumkan di dalam WhatsApp group nanti. Kita akan email kepada email masing-masing, insya-Allah. So, kepada semua, terima kasih di atas kesudian dan juga kelapangan masa yang diberikan. Kita ingin ucapkan jutaan terima kasih juga kepada semua panel-panel jemputan kita, 9 slot yang telah pun disajikan kepada semua peserta-peserta webinar kita pada hari ini. Ini adalah salah satu anjakan yang baik untuk memberi informasi dan juga untuk menambahkan lagi semangat
bagi mereka-mereka yang berada di dalam industri gaharu di Malaysia. InsyaAllah moga-moga industri ini akan terus berkembang, dan jangan lupa nak dapatkan segala info berkaitan dengan gaharu dan juga program-program yang bakal dilangsungkan selepas ini, boleh terus layari di www.mtib.gov.my di website kita, dan juga boleh juga melayari di social media MTIB, di mana di FB dan juga di Insta hanya typekan saja MTIB, boleh dapat info-info berkaitan dengan MTIB dan juga program-program yang bakal dilaksanakan secara berkala setelah kita telah memulakan webinar ini. Ini kira 1.0. Lepas ini kita jumpa lagi insya-Allah dalam webinar-webinar seterusnya, dan juga program-program. Andai kita diberi ruang untuk dapat berjumpa secara terus, kita akan terus berjumpa secara terus dengan semua peserta-peserta insya-Allah. So kepada semua, saya Ashraf Azhar mewakili pihak MTIB mengadakan program kita pada hari ini, ingin memohon ampunan maaf atas segala kekurangan, atas segala kesilapan sepanjang kita bersama, dan pastinya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu daripada kelemahan kita sendiri. Doakan yang terbaik, moga-moga negara kita akan terus bebas daripada pandemik COVID-19 ini. Doa bersama-sama insya-Allah. Moga ada doa di antara kita yang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di dalam webinar yang akan datang. Assalamualaikum.